الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa habibana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين يا رب العالمين. Al-Fadhil Tuan Majlis yang kita muliakan bersama, yang berbahagia Ashabul Fadilah Tuan-Tuan Imam, yang berbahagia berusaha dikasihi Tuan Pengurusi Jasa Qaryah, Tuan-Tuan Pengawas Masjid, Tuan-Tuan Penguasa Qaryah, khususnya tuan-tuan puan muslim muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah tuan-tuan puan, sebelum kita meneruskan ceramah kita pada malam ini, saya nak ajak sama-sama tuan-tuan puan kita bersihkan dulu hati-hati kita, kita buka hati-hati kita insyaallah dengan sama-sama kita melafazkan zikrullah, dan kita mendoakan salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita cinta dari Nabi. Moga-moga Allah SWT memberi kita rahmat, keberkatan, keampunan, syafaat dan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat insyaallah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad Has
kemuliaan Allah tiada di hatiku selain cahaya yang terpuji disalawatkan Allah tiada Tuhan selain Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi cukuplah bagiku kemuliaan Allah tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji disalawatkan Allah tiada Tuhan selain Allah. Cukuplah bagiku kemuliaan Allah tiada di hatiku selain Allah. Cahaya yang terpuji disalawatkan Allah tiada Tuhan selain. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa dilaiha. Allahumma salli ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa dilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa dilaiha wa ala alihi
وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Segala puja-puji syukur kita hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Tuhan yang kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Tuhan yang Maha Berkuasa, Maha Mencipta. Tuhan yang mengadakan kita dari tiada. Tuhan yang mengadakan pada kita apa-apa yang kita tiada. Tuhan yang akan mentiadakan kita dari ada. Dan Dialah Tuhan yang akan mengadakan kita semula untuk menerima balasan yang sewajarnya. Dialah Tuhan yang maha baik dalam kehidupan kita, yang sentiasa mencurahkan segala nikmat, rahmat, ihsan, belas kasihan dalam kehidupan kita. Walaupun kita manusia yang leka, lalai, cuai dan abai daripadanya. Walaupun kadang-kala kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran dan kemurkaannya, tetapi Dia dengan namanya Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, Dia masih sudi kurnia kita berbagai nikmat dan kesenangan kehidupan kita. Lebih lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Nikmat yang tidak boleh jual beli, tidak boleh tukar ganti, tidak boleh diwarisi. Nikmat yang dengannya lah Allah menjamin kita mendapat kebahagiaan, kesejahteraan, kejayaan, keselamatan dunia dan akhirat. Itulah hadiah iman dan Islam yang Allah kurniakan kepada kita tanpa berusaha payah, tanpa pengorbanan dan penderitaan. Allah menghadiahkan kita dengan iman dan Islam. Moga-moga iman dan Islam inilah menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan puan sedang jamaah, para tetamu Allah, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Menyesalkah kita di sana? Itu tajuk bincangan kita pada malam ini, tuan-tuan sekalian. Kenapa hari kiamat, di antara nama hari kiamat disebut dengan Yaumul Hasrah? Kiamat, tuan-tuan puan, bukan setakat nama Yaumul Qiyamah, ada 30 nama lebih Allah sebut dalam Al-Quran, kata ulama. Di antara nama kiamat yaitu Yaumul Hasrah, hari penyesalan, hari yang penuh dengan penyesalan. Tuan-tuan puan, hasrah sedap dengar, tapi makna dia tak elok. Ya? Siapa ada anak-anak cucu pun nama hasrah, pergi tukar. Hasrah ni makna menyesal. Ya? Betul duk kena macam-macam, kena hak nu, kena hak ni, menyesal saja. Tuan-tuan puan, maka Yaumul Hasrah ialah hari yang penuh dengan penyesalan. Kata Nabi SAW, tuan-puan, manusia-manusia di akhirat esok akan menyesal. Siapa akan menyesal, tuan-puan? Orang kafir sudah tentu menyesal mereka dengan penyesalan yang sangat besar. Orang yang beriman, mukmin asi, mujrim, nah, dia beriman tapi dia buat dosa, dia langgar perintah Allah, dia tak tunaikan suruhan perintah Allah, dan bahkan yang Tuhan telah larang dia buat, maka dia juga menyesal. Begitu juga kata Nabi SAW, orang yang beriman juga menyesal. Tuan-tuan, ya, pasal apa? Ini kita contoh hak kita dulu. Ya, hak yang kita yang beriman ni, tuan-tuan. InsyaAllah, kalau tak beriman akan nak main rumah Allah dah. Kalau tak beriman, tuan-tuan, takkan kita nak main masjid, nak sembahyang jamaah, nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu ini di antara tanda-tanda iman yang ada pada kita. Jadi kita nak tengok, tuan-tuan, orang beriman ni menyesal pasal apa? Tuan-tuan, syurga itu Allah ciptakan ada 7 tingkat. Orang yang masuk syurga, syurga yang paling hebat, paling tinggi, kita kata high class. Nah, kalau kita hotel berapa bintang? 5 bintang, 7 bintang. Tuan-tuan, ni orang yang tidak menyesal. Nah, tetapi ahli syurga, tuan-tuan, orang yang beriman, dia masuk syurga tingkat yang di bawah. Walaupun dia masuk syurga, tapi dia menyesal juga. Menyesal pasal apa? Pasal aku tak naik tingkat yang nombor hak atas lagi. Siapa yang masuk syurga low class, tuan-tuan? Saya masukkan syurga low class ni tak ada di dunia. Nah, syurga yang paling rendah kedudukan dia, paling rendah pun tak ada di dunia, tuan-tuan. Dia menyesal.
Pasal apa? Pasal dia tengok orang yang dapat syurga yang sangat hebat ni, Masya Allah. Dia kata kalau aku topak sikit lagi ya, bazar orang lah kata topak, aku tambah lagi sikit aja, dia kata amalan, dia kata Allahu Akbar. Kalau aku tambah lagi sikit, dia kata mungkin aku naik pangkat, naik syurga hak yang lebih hebat lagi. Menyesal juga untuk tuan. Ya. Kita main semayang dah. Dah habis semayang. Orang abang tak ada kuliah, ada ceramah. Tu dia kita keluar balik habis. Esok menyesal. Maka tunggu sikit lagi orang tak dengar kuliah, dengar pengajian, dengar ceramah. Tak dapat dah pahala naik lagi pangkat darjat dan syurga. Ya. Lepas semayang maghrib. Lepas habis semayang maghrib orang makik semayang sunat 2 rakaat ba'diyah, kita duduk sengak tak semayang. Menyesal. Menyesal tuan-tuan. Baru kita teringat, kalau aku buat, aku tambah lagi amalan di dunia ni, maka aku akan dapat lagi kehebatan yang Allah janjikan. Sebab itu Allah sebut tuan-tuan dalam Al-Quran, kita dah baca selalu tiap pagi Jumaat surah Sajadah. Allah gambarkan orang yang beriman ni dapat apa. Allah sebut tuan-tuan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah kata sama ke? Adakah sama di antara orang-orang yang beriman dan orang yang fasik? Orang fasik tuan-tuan, dia Islam juga, tapi dia fasik. Nak beda dengan orang yang beriman di sini dengan maksud beriman dan beramal soleh. Sama ada orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Allah kata la yastawun, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Allah kata adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah kata tuan-tuan, bagi mereka itu syurga tempat tinggal mereka, yang mana berdasarkan dengan amalan yang mereka lakukan di dunia dulu. Allah bagi siapa buat amalan banyak, kualiti dia amalan terbaik, maka dia dapat syurga tingkat yang lagi hebat. Allah janjikan tuan-tuan. Ini bagi orang yang beriman. Sebab tu kita tuan-tuan dalam peluang masa, kesempatan yang Allah bagi kepada kita, kita gunakan dengan sebaiknya tuan-tuan, untuk kita rebut dan menagih janji-janji Allah. Pasal Allah janji syurga tuan-tuan. Ada orang kata kita buat amalan ni bukan kerana syurga, kita buat kerana Allah. Memang tuan-tuan kita buat kerana Allah, tetapi kita yakin dengan janji-janji Allah. Allah janji syurga, maka kita rebut pulang yang ada tuan-tuan. Bagaimana kita tengok baginda Nabi SAW, saya nak petik daripada episod Isra' dan Mi'raj yang baru, kita dah dengar ceramah-ceramah, kuliah, forum sebagainya baru ni tuan-tuan. Bagaimana Nabi SAW nampak sekumpulan manusia yang mana mereka mendapat keuntungan demi keuntungan. Nabi nampak ada sekumpulan manusia yang duk bercucuk tanam tuan-tuan. Itu orang yang beriman, beramal soleh, buat amalan, digambarkan ganjaran dan fadilat yang Allah berikan pada mereka umpama dia bercucuk tanam kemudian tumbuh tuan-tuan. Biasa tengok orang buat bendang, kita lah budak zaman-zaman lah ni tak erti lah. Tengok orang tua-tua, orang lama, orang budak-budak belau kau erti ingat lah buat bendang. Tuan-tuan tanam padi, mereka ada hari nabung, tabung, tunggu nanam tuan-tuan. Tapi hak Nabi tengok ni, tabung benih tanam tumbuh terus. Ada di belah kepala batas tuan-tuan, orang tanam padi tabung tumbuh terus.
Dia makan masa. Tapi hak Nabi nampak untungnya orang ni bila tabak tumbuh, bila tumbuh tuan-tuan, lepas tu masak, bila tumbuh tu terus masak. Naik biji padi, gandum, masak, potong. Nah, terus menuai, ketam padi ni, buh dalam guli jaluk tuan-tuan, tumbuh balik, tumbuh balik, tumbuh balik. Potong, tumbuh lagi. Ini gambaran yang Allah hadiahkan berlipat kali ganda kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tuan-tuan, hebat Allah janjikan. Nah, sebab itu balasan yang baik pada mereka ialah syurga yang penuh dengan nikmat dan kesenangan. Tuan-tuan, sebab itu bila kita ingat janji ya Allah yang Nabi nampak dalam malam Isra' dan Mi'raj itu, tuan-tuan, dia merupakan satu motivasi diri kepada kita untuk kita berlomba-lomba nak buat kebajikan, buat amal soleh. Macam mana kata Allah gandakan, lipat ganda yang Tuhan bagi ganjaran tadi, tuan-tuan. Saya ambil satu contoh di antaranya, kita baca Quran. Ini nak abang kata hak Nabi nampak orang duk potong, tanam tumbuh, naik masak, potong, lepas potong tumbuh balik, potong tumbuh balik. Dia berganda-ganda dia bagi. Tuan-tuan, Nabi SAW kata siapa yang baca Al-Quran satu huruf dapat berapa? 10 pahala. Kalau tak ada yang mayang, 10 pahala tu tak ada yang mayang. Kita dalam keadaan ada yang semayang, bukan 10 dah, dia ganda lagi. Baca Quran dalam semayang, bukan 10, bukan, dia ganda lagi banyak, tuan-tuan. Ni kata gandaan tadi. Masya Allah. Sebab tu kita buat lah, kita baca lah, tuan-tuan. Antaranya Allah lipat gandakan amalan yang kita buat itu, Masya Allah. Ya, macam mana Nabi nampak, satu tanam biji benih, dia tumbuh terus. Ya, bila masak potong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Hebat tak hebat? Ya, macam-macam Quran dah. Satu huruf yang 10 pahala. Tapi jangan duk kira, tuan. Ya, tentang satu huruf 10 pahala, 10 kali kena ada. Satu huruf 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Bertawa baca doa 20 jadi ke 20. Dia dekat jadi saja 20. Nak berlambak lagi Tuhan nak bagi ni bacalah, tuan-tuan. Nah. Kemudian Allah janjikan apa lagi? Di antaranya saya nak sebut semayang jemaah. Tuan-tuan, kita semayang jemaah, Nabi Muhammad kata as-salatul jamaah afdal min salatil fardi bi 27 darajah. 27 kali ganda semayang jemaah berbanding dengan orang semayang seorang, tuan-tuan. Satu, tak ada ganda apa, dia semayang kira semayang. Tetapi bila kita berjamaah, tuan-tuan, 27 kali ganda. Kenapa ada untung yang saya nak sebut? No? Kadang-kadang kita tegur kat kawan ni, Abang tak nampak main-mayang masjid surah. Dia tak mayang di rumah. Main di rumah pun sah, cakap pandai. Itu susah untuk Allah ni, cakap pandai. Mayang di rumah pun sah, dia kata. Memanglah sah, apa kita tak sah. Mayang cukup syarat rukun. Tapi rugi. Dia tak nak rugi pasal apa? Rugilah semayang di rumah dapat 1. Semayang di masjid, jamaah, dapat 27. Dia kata nasib baik 1. Tu kawan tu kosong, tak ada apa. Dia tunjuk atas mayang, tuan bayangkan. Tu tak susah cakap. Kita nak bagi kat dia, nak bagi satu orang kata motivasi diri biar dia meningkatkan amal ibadat dia. Dia tambah lagi apa yang Tuhan janjikan, kebaikan-kebaikan. Nah, gandaan tadi. Tengoklah orang dapat 27 ni. Dia duduk seronok tengok hak dapat tak ada apa, hak kosong. Dia kata aku dapat kat 1, nasib baik 1. Rugi kita, tuan-tuan. Tu yang kata esok bila masuk syurga, dia menyesal. Dia masuk juga syurga. Pasal apa? Semayang. Nah, alhamdulillah lah dia semayang, tuan-tuan. Masuk syurga. Tapi syurga mana? Syurga hak bawah. Nah, berbanding dengan kawan yang buat ibadat berlipat kali ganda dapat, tentu Tuhan bagi syurga yang paling hebat. Menyesal lah, tuan-tuan. Siapa macam orang derma pada jalan Allah. Nah, Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan. Tuhan bagi tahu sendiri gandaan pahala dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah
أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Allah cerita apa tuan-tuan, perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah umpama dia menanam sebiji benih. Oh, orang yang duk sedekah, duk jariah, duk wakaf dan sebagainya tuan-tuan, rupa-rupanya ibarat Allah kata dia tanam sebiji benih. Sebiji benih tadi ambatat 7 sanabil, akan tumbuh 7 tangkai. Daripada sebiji benih itu naik pokok, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin 100 habbah, bagi tiap-tiap tangkai itu ada 1 biji. Allahu akbar. Tuan-tuan puan, kalau kita sedekah lah katalah derma kelepuk kata buh duit dalam tabung masjid, kerana kita sebut tabung masjid lah senang. Nah, nak pergi buh duit tak mana tak tahu, mai buh di masjid. Nak kelepuk kata jatuh RM1, tuan-tuan puan. Allah ibaratkan kita tanam biji benih, tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai ada 100 biji, dapat berapa? 700, tuan-tuan. RM1 kita masuk dalam tabung directly, terus dia masuk, tuan-tuan, dia simpan terus. Simpan di mana? Akaun kita, bank of akhirat. Bank of akhirat lah, kita tahu bank akhirat, bukan bank dunia, tuan-tuan. Kita simpan di bank akhirat. Mana ada bank di dunia bos RM1 dapat 700, siapa nak bagi? Bangkrut bank, tuan-tuan. Tapi bank akhirat ni, bank pahala ni, kita bubuh RM1, Allah ganti 700. Allahu akbar. Kira lah tengok tuan-tuan, tabung jalan pandai dia apa. JK masjid, kuih masjid memang pandai. Kita sebut bab derma ya, jalan tuan tabung. Tuan-tuan nak habang kata bubuh RM1, 700. Kalau tuan-tuan bubuh RM10, berapa dah? Tak larat bilang dah banyak. Kalau bubuh RM100, tuan-tuan, harus dah tak bawa RM100 mana ni. Nah, jadi nak cerita kata dia ganda, kita bubuh tuan-tuan, dia ganda. Ini dia yang Allah nak bagi kepada kita. Tetapi orang yang berkira, yang kedekut, dia akan menyesal, tuan-tuan, menyesal. Tu saya nak bahas menyesal. Duit berlambak, duit banyak, kedekut, bakhil. Tuan-tuan puan, Nabi SAW kata apa? Antara musuh Allah di akhirat esok, di padang mahsyar, ialah bukhala, iaitu orang-orang bakhil. Orang bakhil ni Nabi SAW kata musuh Tuhan. Pasal apa? Pasal dia perasan harta tu hak dia. Sedangkan harta tu hak Allah, Allah pinjamkan pada dia. Dia perasan hak dia, dia buat ketui, tuan-tuan. Maka esok dia akan menyesal. Musuh Allah di akhirat esok. Orang bakhil. Kedekut. Orang kedekut ni, tuan-tuan, dia ada beberapa kategori. Ni saya nak sebut malam ni. Cek tengok kita masuk dah kategori kedekut ni. Ada orang, tuan-tuan, dia kedekut. Kota dia kedekut. Kota orang, dia mau. Ni tak guna punya kedekut. Hak dia kedekut, tuan-tuan, genggam rapat. Hak orang ni dia punya tarik, dia mau. Satu, ada orang, tuan-tuan, dia kedekut dekat orang. Dekat dia tak kedekut. Dekat orang dia berkira. Dekat dia tak kedekut. Duit berlambak, beli kereta besar, rumah hebat besar, makan sedap-sedap, tak kedekut kat dia. Ada satu orang lagi, tuan-tuan, dekat orang pun dia kedekut, dekat dia pun dia kedekut. Hak ni yang Piramli buat contoh kan. Bisa tengok contoh Piramli. Allah, haji bakhil, duit berlambak, tuan-tuan. Kereta duk lingkup kat jalan. Nak buat apa? Tutup pintu gam, kata luruh cermin. Sampai driver kata apa? Kereta macam syaitan. Tuan-tuan tak tengok tuan-tuan tu. Apa labu-labi ke apa ke? Haji bakhil, tuan-tuan, kedekut. Mau jenis tu haji bakhil lagu ni, tuan-tuan, saya nak pesan lah, tuan-tuan, janganlah pergi minta derma. 5 dik. Seduit 5 dik boleh tak lentin pergi. Dan kalau nak pergi minta juga, hantar Cikgu Murni. Confirm dapat, tuan-tuan. Cikgu Murni, dapat. Dah lah kedekut. Gatai miang tu. Nak cerita, tuan-tuan puan, dia esok dia akan menyesal. Orang yang bakhil. Kira. Ni tabung masjid. Tabung masjid lah, saya duk pergi banyak masjid, tuan-tuan. Dia JK masjid ni kau cerdik lah. Dia buat tabung jernih ni nampak duit ni. Tuan-tuan ingat apa ni? Tabung sampai kaca duk nampak duit ni. Tujuan dia apa? Nak bagi orang berlomba-lomba buat kebajikan. Dia duk jalan tabung, tuan-tuan. Tak lagi kata tamu Jumaat lah.
Tak payah kau ni lalu kelepuk je tu nak biru. Kawan duk orang tengok, oh biru ke buah hijau. Dia buah hijau pula RM5 tuan. Orang buah hijau tu, ni aku nak buah merah. Dia buah RM10. Kawan tu main-main. Oh merah tu, dia buah RM50. Dia ganda tuan, duk lawan. Bukan kita nak menunjuk tak. Nak berlomba-lomba. Sabiqum bil khairat, iaitu orang yang berlomba-lomba dalam nak buat kebajikan. Ni duit belambak baru balik pergi ambil bonus. Apa tak ada lah duit bonus, duit apa ni. Ribu duduk dalam poket ni. Lalu ke masjid hari Jumaat, masjid bang azan. Dia tak ada balik rumah, dia singgah main masjid. Tuan-tuan, ni ribu duduk dalam poket ni. Bila tabung lalu tahu jadi ke mana. Dia duduk korek awak lama nak korek duit belambak. Korek main ambil air kecil sekali tuan-tuan. Tu kira yang duk belambak ribu ni buat apa? Hang bubuh lah 100 pun tak ada putih masalah. Duit belambak lagi. Dah dia kira. Dia duk korek nak lihat RM1 tu. Korek tuan-tuan. Ambil kelepuk. Buh dalam tabung ternih tu ni. Tengok bukan RM1, 50 masuk. Dandam pecah 10 nak hitam. Oh, dia kata buat dah aku nak buh RM1, buh nak masuk 50 jam dia lah. Tuan-tuan. Dia kira. Duit ribu nak buh RM1 dia. Kira. Gaya dia nak tukang, nak buka celpa tu. Ada kawan di Samar mau pergi lain tak dan. Dia kata jam lah, aku dah nak tukang balik dia punya pun RM1, nak buh RM1. Tuan-tuan, tapi dengan orang kedekut kira ni, dia kelin dan juga tengok tabung nombor 17 apa sang tak ikut pergi cari. Dia duk nak pergi cari tuan-tuan. Dia pergi dah masuk 50. Nak Tuhan bagi pahala kat kita dah berkira. Esok dia menyesal. Silap dah aku. Kalau aku pun 100 pun tak apa, duit ribu dalam poket. Dia menyesal tuan-tuan. Habis mayang ni pergi cari sungguh dengan Mak Ayu ni, pergi cari sungguh tuan-tuan. Tengok tu dia tabung, cari tabung nombor dia tengok 17. Gaya nak pegang tu siap sambang. Sambanglah kawan nak pergi himpun tabung nak kira duit. Dia kata jam. Dia minta kat tu siap masa aku nak buh duit dalam tabung. Dan aku nak ambil tabung ni nak buat apa? Nak buat duit ke? Tak, dia kata aku nak ambil balik duit tu. Hei, mana boleh tu siap kata. Buruk siku orang tu kata hang bubuh ambil balik. Tak, aku nak tukar. Silap duit masuk 50 nak buh RM1. Allah. Tu siap kata mana boleh, dah masuk tadi keluar dah. Boleh dia kata aku nak tukar. Tak boleh. Satu mungkin duit orang lain hang mengaku. Tu siap marah. Dia kata mai duit aku. Tu siap kata boleh aku nak bagi dengan syarat. Dengan syarat. Tu siap mencerdik. Dia kata dengan syarat. Kalau hantar nombor siri duit tu kau bagi. Mampu nak tahu tengok pun tak tuan-tuan. Nak abang kira ni. Lain kali dia kata apa? Tak apa. Hantar orang bagi tabung tu tak apa. Tapi ingat aku advance saya siap 50 minggu aku tak boh dah dalam tabung ni. Pasal apa? Boh saya siap 50. La ilaha illallah. Tuan-tuan tengok orang kira. Esok dia menyesal tu. Dia menyesal. Tak apalah. Haji ni kira tu dia boh juga RM1. Ni ada hak Tok Haji tuan-tuan. Ni, tabung lalu tuan-tuan dia tahu dia apa. Dia duk renyah kita tabung senyum tabung orang duk heran Tok Haji ni pasal duit belambak. Tak orang dah bubuh. Orang tanya Pak Haji tak nak sedekah ke? Kau sedekah? Sedekah apa? Nabi kita senyum itu sedekah. Mampu tuan-tuan. Kalau semua dia ikut perangai Tok Haji tu duk senyum ke tabung pakai tak ada apalah duk tabung masjid. Tuan-tuan, saya nak sebut kata menyesal kita. Pasal peluang ada pada kita untuk kita buat amal soleh. Menyesal. Allahu Akbar. Sedangkan Allah janji dengan syurga itu nikmat yang berbagai-bagai tuan-tuan. Buka. Saya nak sebut dah di antara nikmat syurga tuan-tuan nak dengar. Duk dengar selalu dah. Kita sebut ni satu motivasi diri. Supaya kita mencintai, merindui syurga Allah. Ada orang kata, ustaz kita buat amalan bukan boleh duk harap ke syurga. Bukan. Sahabat Nabi tuan-tuan, bila pegang buah kurma nak makan, mai seruan al-jihad fi sabilillah. Dia lempak buah kurma, dia kata apa? Aku tercium bau syurga. Tuan-tuan, sahabat pun duk rindu syurga Allah. Siapa tak mau syurga tak mai? Jadi Allah Taala sebut dalam Quran nikmat syurga yang sangat hebat. Buka antaranya surah Insan. Setiap pagi Jumaat itu duk baca tuan-tuan. Allah bagi tahu apa dalam Al-Quran ni? Wa yaqufu alaihim wildanun mukhalladun. Dan berpusing-pusinglah
tawaf, duk keliling. Pada mereka itu wildan, anak-anak bidadari. Allahu akbar. Awak segak tahu mana anak bidadari ni? Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan. Nah, wa yatufu 'alaihim wildan mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Bila kamu tengok mereka itu ibarat mana? Batu permata yang bertaburan. Allahu akbar. Nah, abang, Tuhan bagi tamsilan, tashbih di sini, perumpamaan. Bidadari ini macam batu permata yang bertaburan, makna meliak-liak berkilau-kilau. Cantiklah nak abang segak, tuan-tuan. Nah. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan di sana kalau kamu tengok, Allah kata ra'aita na'iman, nikmat, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Tuan-tuan, sebab tu kita kalau di dunia ni tak ada peluang nak dia raja. Mana boleh, tak ada tengku, mana boleh dia raja, tuan-tuan. Kita ni golongan orang biasa, rakyat biasa. Tapi tuan-tuan, jangan takut, jangan bimbang. Di syurga esok Tuhan bagi kita kerajaan yang besar, kita boleh jadi maharaja. Lebih hebat daripada maharaja di dunia, tuan-tuan. Nah, itu kehebatan yang Allah janjikan. Banyak, tuan-tuan, bukalah Quran. Allah sebut bagaimana nikmat-nikmat yang Allah janjikan kepada penduduk syurga. Allahu akbar. Ingin buatlah amalan, tuan-tuan. Berlumba-lumba kita, rebut kita peluang yang ada, kesihatan tubuh badan yang ada, kelapangan yang ada, tuan-tuan, masa sihat kita. Nah, sebelum kita mati yang Nabi sebut 5 perkara, sebelum 5 perkara itu buat, rebutlah peluang yang ada, tuan-tuan sekalian. Kalau tidak, kita menyesal esok. Nah, dah masuk syurga pun menyesal, tuan-tuan, menyesal. Orang lain dapat nikmat yang hebat sangat. Nah, Allahu akbar. Nak cerita kata pelayan bidadari syurga ni, saya duk tanya Tok Guru duk mengajar. Tok Guru cerita bidadari tu. Nah, dia cerita tu ibaratlah umpama. Dia tak saya tengok, tapi dia cerita tu nak habang kata umpama. Macam mana kata putihnya bidadari ni. Kalau kata bidadari tu makan buah pisang, dia kata nampak lalu kerongkong. Amboi Tok Guru mohong kita. Tuan-tuan, mohonglah dia betul saya tengok. Tapi dia nak habang hebatnya, segaknya, cantiknya bidadari ni. Lagu tu nak ibaratnya. Dia kata kalau telan buah pisang ni lalu kerongkong nampak buah pisang. Mana ada di dunia, tuan-tuan, orang telan ni nampak lalu ke Hong Kong. Nak abang putihnya bidadari ni tak jernih aku mana tak tahu nak abang. Tok Guru kata bidadari ni segak tak segak dia. Kalau kata dia suar jari kelingking mai ke langit dunia, tuan-tuan, gila habis penduduk dunia ni tengok jari kelingking bidadari, tak tengok muka dia lagi. Tengok jari kelingking, tuan-tuan, gila habis. Siapa nak mula gila dulu? Ustaz dah mula gila dulu, saya ustaz kenal. Orang lain duk kangau apa dia. Orang gila lambat sikit. Jadi Tok Guru lah dia kenal. Tu bidadari punya jari kelingking, gila habis, tuan-tuan. Nak abang segak cantik macam mana tak tahu nak abang. Nak cari di dunia, tuan-tuan, tak tahu. Dia kata Hindustan segak Priti Zinta lah apalah. Tak ada, tuan-tuan, ketiak busuk bagi kita, tak ada. Bidadari ni nak abang kata dah segak, cantik, wangi, comel, semua cukup. Allahu akbar. Itulah janji Allah di antaranya, tuan-tuan sekalian. Habis tu bila kita muhasabah, tengok, kita hitung, hisab, tengok muka kita, tuan-tuan, layak masuk syurga nak buat berapa lah, agak-agak balik pergi seluruh cermin tengok muka. Tuan-tuan balik lagi pergi tengok muka di cermin. Aku ni agak-agak syurga nak buat berapa boleh masuk ni, agak-agak lah aku dah boleh masuk syurga nak buat berapa, tak tahulah agak-agak. Tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan puan rajin buat amalan. Tapi kalau saya ni, saya agak-agak, tuan-tuan, duduk kaki 5 syurga musa'atoh dah. Ni duduk kaki 5 keliting kelewak ni, duduk kaki 5 cukup dah, tuan-tuan, dengan musa'atoh tu dah. Pasal kita tahu kita ibadat pun penyegan. Maksiat pun ada lagi tu, kita maksiat kita tak sedar nak kita buat, tuan-tuan. Sonok lagi dengan maksiat, dengan apa nama sebagainya lagi. Yang ibadat ni kita malas nak buat lebih kurang sambil lewa. Kadang-kadang buat ibadat pun bimbing dengan Tuhan. Nak boleh syurga apa? 2 kaki 5 menjadi ya.
Ada satu kuliah, saya ada contoh lagu ni lah, satu kuliah. Habis kuliah sebelum tutup tu ada satu orang Tok Haji tanya. Dia tahu ustaz. Jadi ustaz sebut, dia kata apa nama? Duduk di kaki lima syurga. Dia kata Pak Haji nak tanya, di syurga ada kaki lima dah ustaz. La ilaha illallah tak Pak Haji. Kita abang contoh dia pergi tanya, di syurga ada kaki lima dah ustaz. Mana nak beritahu saya tak masuk lagi. Nak abang ibarat kalau kata bangunan besar duduk kaki lima besar rahmat dah. Kalau gitu lah contoh dia. Padang dengan muka kita. Contoh umpan. No? Sebab tu Nabi SAW kata orang yang beriman juga menyesal. Dan ada kumpulan manusia tuan-tuan yang Allah sebut golongan mujrim. Dia beriman tapi dia buat maksiat. Dia beriman. Nama orang Islam, nama Islam, turunan Islam tuan-tuan, mayang tak mau. Dah mayang tak mau, duk pergi buat maksiat macam-macam ni, duk berjudi lah, belaga ayam lah, tikai kong lah, macam-macam dia buat maksiat tuan-tuan. Tapi dia kata dia beriman. So kita kata hang ni tak beriman kot, dia ligang dengan parang dah, mulut hang jaga bagi dia dah. Oi, marah dia kalau kata tak beriman. Tak apa. Allah sebut tuan-tuan golongan ini juga mereka cukup menyesal esok di akhirat. Menyesal. Surah Sajadah. Nah, Allah sebut tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah. Tuan-tuan janganlah kita di golongan yang Tuhan sebut ni. Walau tara idzil mujrimun, dan kalau kamu melihat orang-orang yang mujrim, penjenayah yang melakukan dosa-dosa itu, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka tunduk pandangan mereka depan Tuhan mereka dalam keadaan apa? Menyesal. Dia berkata apa? Rabbana, masa tu baru duk bermunajat kepada Allah, duk merintih merayu kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah wahai Tuhan kami telah lihat, kami dah tengok dan kami sudah dengar. Baru nak mengaku tuan-tuan, masa tu baru nak habaq. Sami'na absarna wa sami'na, kami dah tengok, kami dah dengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, maka kembalilah kami ya Allah ke dunia untuk kami buat amal soleh ya Allah. Masa tu baru nak buat amal soleh, nak mengaku pada Tuhan, inna muqinun, ya Allah kami yakin dah ya Allah, kami dah yakin dah. Pasal apa? Absarna wa sami'na, kami dah lihat, kami dah dengar. Farji'na na'mal salihan, kembalikan balik kami ya Allah, kami nak buat amal soleh. Inna muqinun, kami yakin dah ya Allah. Yakin nak buat apa dah tuan-tuan? Allah suruh kita yakin di dunia, bukan yakin di akhirat. So apa kita duk pesan kat orang lah, hang nak lalu rumah tu, rumah orang dulu ni kata tinggi, ada tangga, ada tiang, hang jaga tu apa, ada orang panggil apa, bendui sagi tu, tiang-tiang rumah tu, hang rasuh hang jaga tu. Waktu jalan elok hari tu ada rasuh, tak apa, dia buat tak apa saja tuan. Satu hari jangan kita duk pesan tu, jalan-jalan gam kata belaga, dah terantuk baru tergadah, orang kata dah kena sakit apa kita kata sakit pada muka hang. Hari tu aku pesan dah hari tu ni. Ada buat apa saja. Dah kena tu baru dah. Abang tunggu. Tak payah tunggu abang dah abang dah hari tu ni. Dia bawa abang. Dia tak sungguh abang tu. Nak sungguh pada dah kena lah. Duk pesan-pesan dah. Tuan-tuan, pesan dah. Kau tu lopak tu ada lubang naik motor, berhati-hati sikit tu. Tak apa aku terror, tak apa aku mak rempit. Mak rempit sekali kena tuan-tuan, telepon kata jatuh. Betul yang abang. Tak payah abang betul dah. Pasal apa? Kita dah abang dah pesan awal-awal lagi. Sebab itu di dunia ni Allah pesan dekat kita tuan-tuan, Tuhan dah abang dah kat kita.
Nah, Allah dah bagi tahu dah. Yang mana yang kata Allah Ta'ala perintah wajib, kewajipan kita yang wajib, yang mana yang haram, yang Allah tegah larang. Yang mana Allah redha, yang mana Allah murka, Allah dah jelas dah sejelas-jelasnya di dunia, tuan-tuan. Tapi apa jadi? Dia lawan yang Allah suruh wajib buat, dia tak buat. Yang Allah tegah larang haram, dia pergi buat. Ha ni. Ni orang mujrim. Esok menyesal. Allah, ya Allah, kami yakin ya Allah, inna mu'minun. Nak buat apa, tuan-tuan? Yakin masa tu nak buat apa? Awak Tuhan layan ke pokok ni, tuan-tuan? Allah tak layan. Bahkan dalam ayat lain Allah kata apa? Walau ruddu la'adu limanuhu an. Kalaulah mereka dikembalikan, nescaya mereka akan kembali buat panggil mereka balik. Kalau Tuhan bagi hidup balik di dunia, tuan-tuan, lama mana ni dia baik, dia kembali balik perangai jahat lama dia. Dia tak serik. Baik tu Allah Ta'ala tak layan. Nah, dia mengadulah macam mana pun, dia merintih merayulah macam mana pun, Tuhan tak layan, tuan-tuan. Siapa kita lah kawan duk nasihat, duk tegur, ni mai dah sambil-sambil. Nah, tak selalu pun, kadang-kadang jarang-jarang pun masuk juga masjid. Mai lah rumah Allah, mai lah buat ibadat. Kita ni kau-kau duduk senja dah ngomong. Nah, muka pun nampak kau-kau ranum dah. Ranum lah tu nak luruh lah. Duk buat apa lagi kita ni, alik apa lagi. Tak apa. Dia kau tak apa tak apa. Ambak tu buat tu. Ambak tu. Untuk ajak satu hari tuan-tuan sakit. Allah. Sakit macam aku nak pergi mana? Lepas tu kita pun teringat kawan ni, pergilah melawat. Pergi. Assalamualaikum. Dalam bini dia jawab. Dia duduk atas kereta tu. Tak ada buat apa dah, duduk atas kereta tu. Ni Pak Haji main ni. Pak Haji yang melawat. Masuk. Tengok duk merekod dah atas kereta tu, tuan. Nak beralih pun, ya Allah, baru bunyi Allah. Oh, ni kata tak pernah sebut langsung, kata bunyi langsung, bunyi juga Allah. Betul dia sakit, tuan-tuan. Dia sakit tu. Allah apa Allah, dia ingat. Sakit tu dia reti. Allah. Oh, dia dapat Haji. Terima kasihlah yang melawat aku. Aku ni dia kata kira-kira silap dah. Nampak. Misal tu. Silap dah aku. Kalau kata dulu masa aku larat dulu lah, aku sihat dulu, aku ikut Pak Haji. Nah, hang duk ajar aku pergi mayang, pergi masjid, pergi mengaji apa. Untunglah aku ni apa nak jadi dah. Dia kata tak ada dah aku ni. Habis dah. Pak Haji tak apa, insya-Allah dia kata kalau aku baik, dia kata aku nak ikut hang, aku nak pergi masjid, nak mayang, nak mengaji, buat ibadat. Janji tu. Pasal apa? Pasal dia menyesal, dia kenal dah. Takdir dia kata tuan-tuan, Allah Ta'ala punya kuasa ni baik. Baik dadan telefon Pak Haji. Pak Haji, alhamdulillah lah saya ni sihat dah. Kata aku ni sihat dah. Sihat bagus. Bagus lah. Kata aku nak pergi janji hari tu ni, aku nak pergi masjid, nak mayang, nak buat ibadat rumah. Mai dah Pak Haji dah, alhamdulillah. Tak apa, aku pergi ambil. Pak Haji tu pun seronok, kawan ni sedang dah. Pergi ambil. Mai lepas minggu dia tak apa, aku boleh pergi nyeri. Boleh start motor. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebulan ni mai duduk soh tama. Tuan-tuan, alhamdulillah sedang dah sebulan. Masuk bulan kedua, tengok. Dia kurang sehari. Dia kuih-kuih dah nampak tu. Dia kurang sehari. Daripada seminggu tuan-tuan, sehari tak main. Lepas tu lagi kali 6 hari tak main, sehari main. Dia kuih kurang dah. Lepas tu habis masuk 2 bulan, langsung tak main. Hilang pula dah tuan-tuan. Hari tu ni Allah dah sedar dah, aku bertobat. Aku nak kembali, aku tak mau dah duk buat panggil lama. Tengok tak dalam 2 bulan tuan-tuan, hilang balik dah. Pak Haji kita sakit dah, stroke pula dah ke apa lah ni, tak main ni. Pergi melawat tengok. Bini dia kata, Pak Haji oi, mana ada dah tak tahu lah pergi mana lah, start motor burung saya kata. Allah, tahu tu yang Pak Haji ni pun tak apalah, moga-moga lah Tuhan bagi petunjuk. Lalu perbekal, lintas-lintas tengok Allah. Mengucap panjang Pak Haji ni, pasal apa? Hari tu sebulan lepas duduk soh pertama masjid, alhamdulillah elok dah. Tengok duduk soh pertama, kena ekor balik tuan-tuan. Kena ekor soh pertama balik dah. Lama mana yang dia nak boleh sedang ni? Sebab tu Allah kata kalau mereka kembali balik ke dunia,
dia akan buat perangai lama balik. Itu Allah tak layan tuan-tuan. Ni golongan mujrim. Orang-orang yang melakukan dosa, mereka akan menyesal. Pasal apa? Mereka sudah pastikan dia azab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga tuan-tuan, hak ni paling sangat-sangat menyesal, iaitu orang-orang kufar, orang kafir. Ini golongan ketiga. Menyesal macam mana? Allah sebut dalam surah Sajdah juga tuan-tuan, ayat sebelum tu. Nah, bagaimana orang-orang kafir tuan-tuan masa tu mereka merayu kepada Allah. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali balik mai ke dunia. Tuan-tuan, orang kafir minta kepada Allah. Allah kata balhum bi liqa'i rabbihim kafirun. Dia meminta, ya Allah, kalau kami nak balik, a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Tak kala mana kami ni dah melakukan kesilapan, sesat atas muka bumi dulu. Jadi orang kafir, kami ni sesat kami. Boleh tak? Inna la fi khalqin jadid. Ya Allah, boleh tak engkau hidupkan kami dengan kehidupan yang baru? Baik, cinta bagi kami jadi balik. Nah, hidup balik atas muka bumi ni. Allah kata apa? Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka bertemu dengan Tuhan mereka dalam keadaan kafir. Orang kafir tuan-tuan tak ada peluang masuk neraka, tak ada peluang nak masuk syurga. Orang mujrim yang kita sebut tadi ni, dia ada peluang ni. Pasal apa? Nabi kata tidak kekal dalam neraka orang yang walaupun ada bersebesar biji sawi iman, ahli tauhid. Nabi kata ahli tauhid makna dia ahli la ilaha illallah. Walau besar iman, besar biji sawi, dia tak kekal dalam neraka. Kena dulu tuan-tuan. Dia pasuh, dia dobi, dia tabuh, dia bagi macam-macam tu di dalam neraka, dia seksa, dia macam-macam lah kena. Ada kena dah tuan-tuan, barulah dikait mereka ni dibasuh masuk dalam syurga. Tapi kena dulu lah teruk. Ni pak mujrim. Itu ada orang, dia kata apa? Kita duk ajak dia mai lah buat ibadat, mai lah kita ni masjid surau. Dia kata tak apalah, pergi lah. Esok ni dia kata lah esok masuk juga syurga. La ilaha illallah. Tuan-tuan tengok tu, buta perut nyawa ni bukan nampak tuan-tuan, dia nampak dengan neraka tu apa dia. Dia kata lah esok masuk juga syurga. Hampa masuklah dulu. Amboi kau aja pergi nuri, hampa api dulu, tak apa aku teruk habis lagi. Lepas habis tak apalah, tapi minyak dah. Ada neraka bukanlah untuk tuan-tuan. Hamba tak apa. Pilah dulu, esok aku teruk dalam belakang-belakang. Dah pada esok aku kena siksa Allah. Tak apa, sabar pilah. Dia kata kena siksa pun nanti masuk ke syurga. Ni kalam orang jahil tuan-tuan. Ada orang kampung saya dulu ada tepi arwah cerita orang mati. Saya nak bagi contoh untuk perumpamaan. Orang tu abang dia tu lah, mainlah pakat-pakat kita main masjid, main semayang, buat ibadat, dah kuih tua dah ni. Tak apa dia tak apa, pakat-pakat pergi lah semayang dia. Esok ni bila semua masuk syurga dia kata, neraka kosong, siapa nak masuk? La ilaha illallah. Ada juga terjekit, dia boleh kata neraka kosong, siapa nak masuk? Dia kata semua masuk syurga. Tu dia gamak tuan, pasal atas kebodohan, kejahilan. Jadi orang yang menyesal tuan-tuan, yang paling menyesal yang kita sebut ni ialah orang kafir. Esok mereka minta dekat Tuhan, nak kembali balik, tapi Allah Subhanahu wa taala tak layan. Allah kata apa? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami kendaki, kami akan datangkan kepada tiap-tiap jiwa manusia itu dengan petunjuknya.
Tuan-tuan, Allah katakan Allah kendaki satu dunia ni semua beriman kepada Kau. Kalau Allah kendaki tuan-tuan, atas muka bumi ini tiap-tiap jiwa yang ada semuanya Allah bagi petunjuk kepada kita. Tapi Allah kata apa? Walakin, akan tetapi, haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan kupenuhi api neraka Jahannam itu, Allah kata, sungguh-sungguh akan kupenuhi api neraka Jahannam itu untuk kalangan jin dan manusia sekaliannya. Tuan-tuan, Allah janji neraka yang Allah ciptakan itu untuk kalangan jin dan manusia sekaliannya. Melainkan, itu yang kita baca ayat Quran, Allah kata illa melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Yang lain semua tujuan neraka habis, tuan-tuan. Allah sebut pada ayat ini terang dan jelas nyata kepada kita. Bagaimana orang kafir menyesal esok, maka Allah jawab, akan tetapi aku dah janji dah akan kuhumbankan dalam api neraka Jahannam ini untuk kalangan jin dan manusia. Mana orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Baik orang kafir, tuan-tuan, bila mati esok, mereka adakah hujah nak lawan dengan Tuhan? Nak hujah, nak kata Allah tak adil? Boleh ke? Tak boleh. Pasal apa? Sebab Allah sebut dah dalam Quran. Allah dah jelaskan dah. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Allah tanya tuan-tuan, alam naj'al lahu 'ainain, tidakkah kami jadikan pada mereka itu dua biji mata? Allah tanya, awak dulu tak ada kah? Bukankah Tuhan bagi seorang dua biji mata? Tuhan tanya tuan-tuan. Walisanan wa syafatain, satu lidah dan dua bibir mulut. Tuan-tuan cek dan tengok, manusia yang ada atas muka bumi ini semua ada dua biji mata, satu lidah, dua bibir mulut. Kalau ada siapa yang dua lidah, itu bukan dia manusia. Dia lain-lain tengok cabang. Tuan-tuan, Allah kata, bukankah kami jadikan bagi mereka itu dua biji mata, satu lidah dan dua bibir mulut, wa hadainahum najdain, dan kami tunjukkan pada mereka itu dua jalan. Allah bangga. Allah tunjuk dua jalan, tuan-tuan. Ni, biji mata dah. Tak tengok ke alam yang Tuhan cipta? Siapalah yang cipta alam besar, hebat, dengan bintang, dengan bulan, dengan mataharinya, dengan pokok kayunya, dengan binatang-binatang, makhluk-makhluk yang ada atas muka bumi, dengan diri kita sendiri. Awak biji mata tak nampak ke? Tak tengok ke ada di kalangan ramai manusia ni, ada orang yang pakai dengan baju Melayu macam kita ni, pakai kepiah apa semua, mai masjid? Tak tengok ke? Tak tengok ke orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada lidah, ada mulut. Tak boleh tanya, hampa buat apa? Dengar orang depan Allah, Allahu Akbar, itu bunyi apa tu? Cuba tanya tengok. Allah tu apa dia? Tanya. Tengok orang Islam tiap-tiap tahun menunaikan ibadat haji, tengok ada Kaabah, ada Baitullah, batu, kutai batu apa tu? Tanya. Pasal apa hampa duk mengadap apa batu ni yang kata Kaabah ni? Tanya. Ada mulut tanya. Siapa Tuhan hampa yang hampa sembah? Siapa dia? Tanya. Tuhan bagi peluang untuk orang kafir boleh tanya, tapi tak tanya. Sebab tu mereka tak ada esok ni alasan, nak buat alasan, nak kata kami dulu kena nanya, wahai Tuhan, pasal apa kau jadikan kami kafir? Allah kata, bukankah bagi mereka itu ada dua biji mata dan ada satu lidah dan dua bibir mulut? Kamu tak tengok ke di tempat berhimpunnya orang Islam di Mekah, di Madinah, ada satu maqam seorang lelaki yang Allah utuskan pada umat ini, iaitu Nabi SAW. Tak tengok ke? Tak tahu ke? Kata ada satu kubur, satu maqam di sana. Siapa dia tu? Tanya, tu siapa? Yang apa kata Nabi Muhammad ni siapa dia?
Dia main bawa ajaran apa? Tanya. Tuan-tuan puan, tak ada alasan. Bahkan lagi jahat mereka kalau mereka hina Nabi SAW. Menghina, tuan-tuan puan, Nabi SAW. Hukum, tuan-tuan puan, hina Nabi ni bukan takat hina Nabi, sunnah Nabi. Kalau kita main-main pun boleh jadi kafir. Na'udzubillah. Duk pemain sunnah Nabi, tuan-tuan puan, boleh jadi kafir. Apatah lagi kalau kita menghina zat Nabi SAW. Kalau kata orang yang beriman, tuan-tuan puan, orang Islam, dia hina Nabi dia, expired terus iman dia, expired. Tahu, tarikh luput. Reject terus. No? Tak pakai, habis. Batal iman dia. Pasal apa, tuan-tuan puan, hari ni kita tengok orang-orang kafir ni sangat mudah, no, menghina umat Islam. Bila dia hina Nabi SAW, makna dia hina umat Islam tu apa? Dulu ada tahun nak sebelum ni lukis kartun, kan tak? Depa lukis kartun. Hina Nabi, lukis kartun. Itu apa? Maka umat Islam ni marahlah, kita bakat marahlah. Nah, buat spanduk besar-besar hina Nabi ni. Oyuk ni perangai duk tu ikut sunnah Nabi pun tak, tuan-tuan. Nah, masjid pun tak orang nak ramai apa tu lah. Masjid tuan-tuan ni ramai dah orang ramai kot ni. Orang pekat-pekat jenis orang nak mengaji, nak buat ibadat, tuan-tuan. Jenis-jenis tempat tak apa ni. Sebab tu lah. Tak ada apa. Lepas tu dia buat filem pula tahun lepas. Pun menghina Nabi SAW. Kita pekat-pekat buat spanduk besar-besar, orang hina Nabi ni, kami marah. Kita marahlah, tunjuk tuan-tuan puan. Hina Nabi ni. Celah-celah duk marah apa habis buat demonstrasi ni, tengok Masjid Surau Abang. Uyuk pi mayang singgah bayang pun dah. Tu dia marah tak mana. Lepas tu ni pula orang duk hina Nabi, kata apa dah kita pun tak tahu. Saya duk cari juga apa yang nama mereka yang kita hina Nabi tu. Kita nak tengok artikel tu macam mana, apa yang dia kata. Sebab kita kena jawab, tahu apa? Kalau dia fitnah Nabi SAW, kita kena jawab. Kamu yang kata yang kata kat Nabi ni, awak hang duk zaman Nabi ke? Sumber tu hang ambil dari mana? Sumber yang kata kat Nabi tu ambil dari mana? Kah saja mereka nak fitnah Nabi SAW. Sedangkan riwayat yang kita dapat, riwayat yang mutawatir, tuan-tuan puan, akhlak peribadi Nabi SAW, Al-Quran beriktiraf Nabi SAW itu dengan akhlak yang mulia dan sebagainya. Habis kita nak percaya yang keluar mai daripada internet, blog-blog, goblok-goblok tuan-tuan puan yang buat dalam internet macam-macam dia hina Nabi itu. Tuan-tuan puan, saya nak sebut di antara sebab lah, antaranya ini satu bala pada umat Islam sendiri. Bala, tuan-tuan puan. Secara tak langsung, satu bala yang Allah turunkan kepada umat Islam. Apa jadi, tuan-tuan puan, bila mana orang bukan Islam menghina Nabi SAW? Satu bala kepada kita. Pasal apa? Pertama, pasal kita sendiri tinggal sunnah Nabi. Kita sendiri pun tinggal Nabi, tuan-tuan puan. Kita tinggal Nabi. Nabi duduk dalam hidup kita ni nombor berapa, tuan-tuan? Nombor berapa? Ramai umat Islam hari ni tinggal Nabi, lepas ke belakang. Sunnah Nabi pun tak amal, tak ikut. Sepatutnya bila orang hina Nabi SAW, kita pakat-pakat, tuan-tuan, lah ni mai, kita kembalikan, bangunkan balik cinta kita pada Nabi SAW. Kita bina kembali cinta dan rindu kita pada Nabi SAW. Jom sama-sama kita ikut kembali sunnah Nabi SAW. Patutnya bila orang hina Nabi, orang pelekeh, orang kata macam-macam kat Nabi, maka kita umat Islam ramai-ramai pakat mai ikut sunnah Nabi, bagi nampak, tuan-tuan. Mai kita semayang jemaah ramai-ramai, mai masjid penuh ke rumah Allah, masjid surau bagi penuh. Orang kafir takut, oi dia patah buat ni jangan main. Kita hina Nabi daripada berbangkit tu. Bangkit apa? Dia hina, tuan-tuan. Dia akan hina lagi. Dia akan buat lagi, tuan-tuan.
Kerana kita umat Islam pada hari ini meninggalkan Nabi SAW. Umat Islam hari ini bercakaran, berperang, bergaduh, berkelahi sesama sendiri, tuan-tuan puan. Ni punca-punca dia. Jadi orang kafir boleh hina Nabi kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan puan, pakat-pakat balik. Bukan kata kita habaq, kita bercakap saja. Kami membela Nabi SAW. Hanya bercakap saja tak ini, tuan-tuan puan. Hak kita bercakap saja semata-mata kita tak ikut Nabi SAW, kita bercakap kita bela Nabi, tu nama dia munafik. Orang munafik dulu pun zaman Nabi habaq kata mereka bela Nabi. Dalam masa sama bertikam, tuan-tuan, Nabi SAW. Dalam masa sama mereka duk berburuk Nabi SAW, dia fitnah Nabi SAW. Takkan kita nak habaq bela Nabi, nak bercakap saja. Tuan-tuan puan, kembalilah kita balik. Hari ini kita mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah apa buat kafir tu, buat macam mana perangai kafir dah lagu tu dah, tuan-tuan. Memang perangai kafir, perangai munafik ni daripada zaman dulu lagi. Tuan-tuan, nak pemain Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak hina Nabi. Zaman Nabi dulu lagi orang kata Nabi gila. Orang kata Nabi ni macam-macam. Hak tu, hak ni sebagainya, semua depa kata, tuan-tuan. Tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap teguh cinta mereka, rindu mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan mereka ikut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu umat Islam dulu kuat, hebat mereka. Tidak ada ruang, tuan-tuan, orang nak berani hina Nabi depan-depan para sahabat. Tambah Sayyidina Umar, anda buat hina Nabi, dia cantai tegur dah, tak ada nak hidup, tuan-tuan. Maka hari ini kita kena kembali balik, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita kata apa buat kafir ni tadi, tuan-tuan, mereka jadi orang yang paling menyesal. Kerana apa? Tidak ada lagi peluang pada mereka untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta oleh Allah jadikan kita golongan, tuan-tuan, orang yang mendapat nikmat dan balasan yang hebatnya Allah janjikan, iaitu daripada ahli jannah. Dan kita minta Allah jauhkan kita dari golongan kedua yang kita sebut, mujrim dan juga kafirin, orang kafir. Tuan-tuan, kerana neraka dan azab sisa Allah SWT itu sangat dahsyat, tuan-tuan. Saya nak sebut di antara ayat Allah SWT yang menggambarkan bagaimana Allah siksa orang-orang penduduk neraka ni. Tuan-tuan, Allah sebut macam mana dia cucuh ni, Allah bakar orang-orang yang neraka ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب صدق الله العظيم. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, kata Allah, nescaya kami akan cucuh, akan bakar mereka dengan siksaan api neraka yang sangat dahsyat. Tak kala mana terbakar kulit-kulit mereka, kata Allah, kullama nadijat juluduhum, bila disampak dengan api neraka, tuan-tuan, maka masak kulit ni, rentung, hangui. Badanahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang baru, liyadhuqul azab, nak bagi rasa keperitan, kesakitan azab neraka. Tak ada riwayat kata, tuan-tuan, Nabi kata dalam neraka ni dibesarkan penduduk neraka ni, dibesarkan. Esok ni besar penduduk neraka ni lebih kurang 70 hasta, 60 hasta dalam neraka. Ni tinggi dalam masjid ni. Jadi gasi. Pasal apa jadi gasi jangan besar ni? Pasal tu nak bagi rasa azab. Ni kalau terani kita, tuan-tuan, masuklah api neraka yang Allah janji tu, lebur tak ada apa. Tak ada nak rasa azab, lebur. Tuhan nak bagi rasa, dia bagi besar, dia bagi azab, cucuh dengan api neraka. Satu riwayat, tuan-tuan, diceritakan antara dalam kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah. Ini satu untuk renungan kita di ujung-ujung ceramah malam ni, tuan-tuan. Satu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mai, tuan-tuan, pada hari itu
Riwayat ni kata muka dia tak macam selalu, tak senyum. Muka dia main nampak muka masam. Kita kata muka tak senyum langsung, tak ceria. Nabi pun heran tengok, ya Jibril, pasal apa tuan hamba kan ni main tak macam hari ni senyum, hari ni seronok main jumpa, nah, seronok sembang. Main hari ni muka tak ceria langsung, tak seronok. Malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, macam mana hamba nak seronok, nak ceria, sedangkan hamba baru datang daripada neraka. Allah perintahkan hamba memanaskan api neraka itu selama 3,000 tahun. Allahu Akbar. Malaikat Jibril habaq kat Nabi, hamba diperintahkan oleh Allah membakar, memanaskan api neraka selama 3,000 tahun. Ya Rasulullah, 1,000 tahun yang pertama api itu menjadi merah, api yang sangat panas. Maka dibakar lagi 1,000 tahun yang berikutnya, api merah bertukar menjadi warna putih, bertambah panasnya. 1,000 tahun yang ketiga, api yang putih itu bertukar menjadi hitam gelap, maka tersangatlah panasnya. Ya Rasulullah, tahukah tuan hamba bahawa api yang hitam gelap itulah yang sangat panas, itulah akan dibakar umat tuan hamba dengan api tersebut. Ya Rasulullah. Malaikat habaq kat Nabi bahawa umat tuan hamba akan dibakar oleh Allah, umat yang durhaka kepada Allah, yang melakukan maksiat dan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, yang Allah murka pada mereka. Mereka akan dibakar, diazab dengan api yang hitam gelap yang tersangat panas itu. Ya Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi dengar kata umat Nabi yang kena bakar dengan api yang hitam gelap yang tersangat panas. Tuan-tuan, Nabi hampir pingsan. Sedang Nabi menangis, tuan-tuan, menangis Nabi SAW. Nabi ambil sahabat ni, tutup kepala, tuan-tuan, melari masuk dalam bilik, duduk teriak menangis sepanjang hari. Tak keluar 2-3 hari, tak keluar jumpa siapa. Tuan-tuan bayangkan, Nabi menangis sampai para sahabat ni dah bimbang, mai jumpa bagi salam, Nabi tak jawab. Tuan-tuan, Nabi duduk dalam bilik juga. Nabi jawab kat dalam lah, tak jawab. Dengar sahabat, mana Rasulullah bagi salam pun tak bunyi. Mai Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, sahabat rapat Nabi SAW, bagi salam pun Nabi tak jawab, tak dengar. Dia pun balik. Mai Sayyidina Umar pula bagi salam juga, macam tu juga, tuan-tuan. Maka para sahabat ni tak tengok Nabi 2-3 hari pun, tuan-tuan, sehari tak tengok pun, sahabat dah rindu kat Nabi. Tiba-tiba sampai 2-3 hari tak nampak Nabi SAW. Sahabat dah bimbang, pasal apa ni? Apa yang kita buat dah Nabi sangat murka pada kita macam ni sekali. Sampai Nabi tak mau keluar, tak mau tengok kita, tak mau jumpa kita. Sahabat pakat duk bincang, pasal apa ni? Dia pun teringatlah, adalah seorang yang mungkin boleh menjadi perantaraan mereka. Buah hati Nabi SAW, Sayyidah Fatimah. Dia pergi jumpa, wahai Fatimah, kamu permata hati Nabi SAW. Kami mintalah jasa baik kamu, tolonglah pergi jumpa dengan Nabi SAW. Tolong tanya saat baginda apa gerangan, pasal apa macam ni keadaan baginda tak keluar beberapa hari dah jumpa dengan kami. Sayyidah Fatimah pun kesian kat para sahabat. Sahabat ni hingga duk risau dia. Orang tak sampai dia jadi rimah, dia risau, bimbang. Pergilah jumpa. Sayyidah Fatimah masuk. Ya Rasulullah, wahai ayahanda, kenapa gerangan ayahanda macam ni sekali? Tak pernah keadaan macam ni. Para sahabat dah bimbang dah. Para sahabat ni punya dah rindu kat ayahanda. Para sahabat dah takut dah, mungkin apa yang mereka lakukan menyebabkan ayahanda murka macam ni sekali, tak mau jumpa dengan siapa. Barulah Nabi yang tuan-tuan cakap dengan Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, bagaimana ayahanda tak menangis macam ni sekali punya keadaan? Beberapa hari lalu Jibril AS datang kepada ayahanda menceritakan riwayat Nabi cerita, kata neraka dibakar sama 3,000 tahun bertukar. Kata Jibril, umat ayahanda akan dibakar, diazab dengan api yang hitam gelap yang amat dahsyat. Wahai Fatimah,
Bagaimana ayahanda sanggup mendengar umat yang dicintai, dikasihi itu dibakar oleh Allah? Rupanya Nabi sangat kesian, belah dan sayang pada kita, tuan-tuan. Nabi cinta dekat kita. Walaupun kita lupa kat Nabi, Nabi cinta dekat kita, tak jiwa kita. Nabi cinta, tuan-tuan, Nabi kasih kepada kita. Sayyidah Fatimah dengar Nabi cerita, dia pun menangis. Ya Rasulullah, wahai ayahanda, betapa tingginya cinta ayahanda pada umat ini, ya Rasulullah. Keluar Nabi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dengan para sahabat itu. Ya ashab Rasulullah, wahai para sahabat Rasulullah, ketahuilah bahwasanya Nabi tidak marah, tidak murka pada kamu, tidak benci pada kamu. Tapi sebenarnya sebaliknya, Nabi sangat sayang, kasih, cinta kepada kamu umat ini. Sedangkan Nabi tidak sanggup mendengar kamu diazab, disiksa. Wahai umat Rasulullah, Sayyidah Fatimah bagi tahu sahabat cerita yang riwayat Jibril mai cerita kat Nabi. Para sahabat dengar pakat menangis, ya Rasulullah, betapa tingginya cinta Tuhan kepada kami, ya Rasulullah, kepada umat ini, ya Rasulullah. Tuan-tuan, itulah dia. Dia kata Nabi SAW tak sanggup mendengar bahawa kita akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sangat cinta dan kasih kepada kita. Tuan-tuan sekalian, moga-moga Allah selamatkan kita daripada azab dan siksaan yang tidak sanggup kita menghadapinya, tuan-tuan. Saya nak ajak sama-sama seketika kita sudahi ceramah pada malam ini dengan sama-sama kita muhasabah diri kita. Kita renung tengok diri kita, kita nilai tengok diri kita. Sama-sama kita merintih merayu kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Moga-moga Allah sudi mendengar rayuan dan jihan doa dan munajat kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, dan kita menyesal atas segala perbuatan, kesalahan, kesilapan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ingatlah, sebesar manapun dosa-dosa yang kita lakukan, besar dari keampunan Tuhan kepada kita. Sebanyak manapun dosa-dosa yang kita lakukan, banyak lagi rahmat kasih sayang Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Kerana Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat hamba-hambanya. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa raja'na ila
atas segala dosa kami. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa raja'na ila Allah nadimna ala ma. Sama-sama kita merenung dan memandang diri kita. Apakah di sana kita menjadi orang berbahagia atau celaka? Apakah di sana kita akan bergembira atau sedih berduka? Apakah di sana kita akan mendapat nikmat dan kesenangan dan kurnia yang besar dari Allah ataupun azab, siksaan dan sengsara? Apakah di sana kita akan dimasukkan dalam surga Allah ataupun kita akan dimasukkan neraka yang sangat dahsyat, azab siksanya? Sama-sama kita sentiasa bermunajat kepada Allah. Bukakanlah hati-hati kita, hadapkan jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan pandangan kita melihat nasib diri kita dan hakuan kita di sana. Moga-moga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kesalahan kita. Lebih-lebih lagi sebelum datangnya ajal maut kita. Moga-moga Allah selamatkan kita. Allah balas kasihan kepada kita dunia dan akhirat. Ilahi lastu lil firdausi Kenapa
Tuhan, hamba yang berdosa datang padamu, mengakui dosa yang telah berlalu. Jika Engkau mengampunkan daku, oh Tuhanku, Engkaulah yang layak mengampunkan dosa hamba-Mu. Jika tidak menerima taubatku, pada siapa lagi tempatku mengadu dan merayu. Jika Engkau tidak menerima taubatku, tiada siapa lagi tempatku mengadu dan merayu. Ilahi lastu lil firdausi a'la, wala aqwa ala naril jahimi, fahamali taubatan Allah dunubi, fa'innaka ghafirul azim. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولكم بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.